Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar sedang pendengar, penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan saya doakan semuanya dalam keadaan ceria dan bahagia. Pagi-pagi pergi kerja, pergi dengan sang Habibi. Kalau hati ingin terjaga, jom zikir pada Rabbi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi yang indah dan barakah ini, kita nak membicarakan tentang satu topik mudah-mudahan bermanfaat, iaitu malam keampunan. Bersama dengan guru kita yang mulia, siapa lagi kalau bukan Al-Fadhil Ustaz Roslan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan al-Mubarak. Salam Ramadan Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, walafiat. Alhamdulillah. Moga dengan barakah Ramadan Amin. makin sihat, bukan fizikal, iman pun sihat. Masya-Allah. Ustaz, Amin Rabbal Alamin. saya bila tengok Ustaz pakai baju ungu, saya ada satu pantun untuk Ustaz. Okey. Ustaz Roslan berbaju ungu datang ke sini berkongsi ilmu. Tiada balasan yang kami mampu melainkan ucapan thank you. Allah Thank you Ustaz sudi berkongsi ilmu dengan kami pada pagi ini. Mudah-mudahan diberkati juga, dirahmati. Masya-Allah. Baik, sedang pendengar penonton yang sudi bersama dengan kami pagi ini, yang menonton secara di Facebook, jangan lupa buat 3S seperti biasa. Yang pertama suka, yang kedua sapa, dan yang ketiga sebarkan juga kepada sahabat maupun keluarga kita yang lain, ataupun dalam bahasa Jawa Ustaz, like, comment and share. Okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar rakan taulan, Sabah Handai, tetamu teman Ramadan al-Mubarak yang penuh kerahmatan dan keberkatan. Apa khabar semua? Saya doakan mudah-mudahan Amin. kita semua dalam rahmat Allah Azza wa Jalla, dalam keampunan, dalam kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Apa khabar di Hakim sekali? Alhamdulillah, sihat Alhamdulillah, Ustaz. selamat Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan kita doakan dengan nikmat Ramadan, Allah tambahkan keimanan kita, ketakwaan. Tuan-tuan sekalian, kita dah masuk kepada hari Ramadan penuh keberkatan sebenarnya. Apa yang saya nak mukadimahkan sedikit di awal pada pagi ini ialah Ramadan adalah bulan yang dianggap hadiah besar Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183 yang sentiasa dibaca oleh kita semua dan bahkan dikulas, dikupas, diulas pada penceramah kita. Hakikatnya tuan-tuan, dua perkara. Yang pertama, Ramadan adalah suatu peluang keemasan. Sekali setahun Allah berikan peluang keemasan, kita masuk ke dalamnya dengan tujuan untuk dapat rahmat Allah, mendapat keampunan Allah dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz atas mukaddimah untuk perbincangan topik kita pada pagi ini. Kita nak terus untuk mendengarkan satu hadis Nabi SAW berkaitan beramal di 10 malam terakhir Ramadan. Baik. Kalau boleh saya bacakan terjemahannya, iaitu satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, apabila memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan, baginda mengetatkan kain baginda bersungguh-sungguh, menghidupkannya malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarga baginda. Jadi mungkin ada sedikit pencerahan Ustaz untuk hadis yang telah saya bacakan tadi. Dipersilakan. Pertama sekali, dalam riwayat itu menunjukkan betapa Nabi SAW ada di sana al-jahdu. Ini kesungguhan. Ya. Sebab kita kena faham bahawa
peluang yang Allah beri ini peluang keemasan. Yang tak akan berulang lagi pada akan datang masanya. Itu peluang. Sebab kita tengok dalam kacamata hadis tersebut, menunjukkan Aisyah mencerita bagaimana keadaan Nabi SAW. Disebutkan, syadda mi'zarahu. Nabi ikatkan kainnya, wa ahya lail, dan hidupkan malamnya, wa aiqadha ahla, Nabi bangkitkan isteri dan anaknya. Menunjukkan kesungguhan. Nabi tak bersama isteri daripada hubungan yang sahih yang boleh. Tapi Nabi kendurkan hubungan itu dan hidupkan malam. Jadi sini kata para ulama ada 3 perkara. Yang pertama, kata setengah ulama kita, menunjukkan keinsafan Nabi sallallahu sebagai teladan kepada kita. Kalau Nabi tak tunjuknya teladan, kita mungkin tak berapa nak jaga sangat dek Hakim. Ramadan, Syawal samalah. Yang pentingnya berjalan bulan, yang penting datang raya lah kan. Tapi Nabi kesungguhan. Pertama. Yang kedua, Nabi nak tunjuk kepada kita cara kita hidup ke Ramadan macam mana. Antara ialah dengan kita beribadat. Sekalipun hal nafsu perlu dilunaskan tapi ditinggalkan sekejap. Sekalipun kemahu itu ada tapi ditinggalkan sekejap. Kenapa? Kerana hidupkan malam Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama menunjukkan bagi Nabi nak tunjukkan sunnahnya. Dalam kita beribadat, sekalipun dalam keletihan, kita ambil kesempatan. Dalam kepenatan, kita ambil kesempatan. Betul. Dalam situasi susah macam kita tahu, ini peluang keemasan. Boleh jadi Ramadan terakhir kita. Itulah satu titik tolak yang penting dalam kita berramadan ini ialah, anggaplah kalau kita dah masuk Ramadan ini, kita anggap ini Ramadan yang terakhir. Tak ada Ramadan lepas ini. Maksudnya, kita tak akan bertemu Ramadan akan datang. Dengan izin Allah bertemulah. Tapi kalau Allah tak izinkan, sekian, full stop, wassalamualaikum. Tak ada dah Ramadan akan datang. Ini antara pencerahan kepada kita dah. Kesungguhan Nabi itu contoh kepada kita, dan Nabi nak buktikan bagaimana nak cari ikut cara Nabi dalam sunnahnya dalam Ramadan, dalam beribadat lah. Wallahu alam. Baik, jadi 3 pengajaran yang boleh kita dapatkan dalam hadis yang saya bacakan tadi. Yang pertama, keinsafan, kesungguhan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara menghidupkan Ramadan dengan banyak ibadat, solat, zakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, itu tentang bacaan hadis yang akan kita huraikan lagi dalam pertemuan kita pagi ini. Jadi kita nak terus bertanya kepada Ustaz tentang satu soalan. Apakah ada tanda-tanda kemunculan hari Lailatul Qadar, Ustaz? Baik. Dipersilakan. Soalan bertetalu nampak ni. Masya Allah. Tengah puasa ni. Baik. Tak apa, kita anggap ini sebagai medan ilmu kita. Betul. Kan? Ya. Barakahnya ada, tuan-tuan. Amin. Terima kasihlah kerana tuan-tuan dapat duduk bersama di pagi Ramadan dengan cuaca ilmunya, cuaca keimanan, cuaca keampunan. Ini satu rezeki lah. Betul. Ya, ini bukan masa nak makan minum ni. Ya. Masa dengar ilmu ceramah, insya-Allah. Baik. Sebelum saya sebut tentang tanda kemunculan ni, Dai Hakim, kita bercakap dulu tentang apa itu malam Al-Qadarnya. Sebab kita ni kadang-kadang kita kena tahu dulu apa dia malam Al-Qadar itu. Betul. Ini disebutkan Allah dalam surah Al-Qadar lah. 5 ayat Allah sebut dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Allah sebut dengan jelas, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Baik. Yang kita kena faham ialah, satunya ialah Nabi pernah bersabda, Nabi kata apa? Man qama Lailatul Qadri thumma wufiqat lahu imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis daripada Bukhari, Muslim, Ahmad. Siapa yang bangkit menekan ibadat malam Ramadan, malam Al-Qadar, dengan dia bangun bangkit beribadat, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, baca Quran, minta ampun kepada Allah, sembahyang isyak lagi, kemudian sampai kepada waktunya sembahyang tahajud dengan zikir tasbih, orang terkena bersalam akan diberikan Allah keampunan. Baik. Satu. Yang keduanya ialah, kenapa kita nampaknya kita nak sangat malam Al-Qadar ini? Kenapa, tuan-tuan sekalian? Subhanallahil azim. Direkodkan pada alim ulama kita bahawa malam itu disebut malam dzu qimatin. Malam yang penuh dengan nilai dan harga.
Dzul Qadrin, malam yang penuh nikmat dan sesuatu yang besar nilai harganya. Malam itu dikira sebagai malam yang berkualiti. Malam Al-Qadar, malam yang paling terbaik. Ya. Malam Ramadan, malam Al-Qadar, malam yang paling utama. Jadi kedudukan Al-Qadar ni disebut dengan nilai yang tinggi. Malam terbaik, malam berkualiti, malam utama, malam mulia, malam yang sempurna. Itu semua ada pada malam Al-Qadar itu. Baik, kalau begitu keadaannya, maka di situlah para ulama kita menegaskan bahawa kalau seorang itu benar-benar beriman kepada Allah, dia tak akan biarkan berlalu malam Al-Qadar. Kita nak terus mendengarkan tentang tanda-tanda kemunculan hari Lailatul Qadar, tetapi kita nak beristighfar seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Roslan. Baiklah, kita nak teruskan mendengar berkaitan perkongsian hari ataupun malam Lailatul Qadar. Dipersilakan Ustaz. Okey, Da'i Hakim dan seluruh kehadiran tuan-tuan, puan-puan, rakan kita semua di luar sana dengan nikmat Ramadan yang kita nikmati sekarang, mudah Allah permudahkan semuanya, amin. Kita bercakap tentang malam keampunan. Dan sebetulnya tuan-tuan sekalian, malam Al-Qadar, natijah yang utama ialah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Betullah kita sebut tadi kaitan dengan hadis jelas, sebab Nabi kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis Bukhari, Muslim, Imam Ahmad. Yang beribadat pada malam Al-Qadar, natijah akhirnya ialah diampunkan dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Ini tanda kebesaran. Azamatu, kebesaran Al-Qadar ialah terampun dosa kita. Baik. Saya kena sentuh sikit tuan-tuan sekalian. Mengapa Allah jadikan malam Al-Qadar itu dengan begitu nikmatnya? Sebab apa? Dalam tanggapan para alim ulama kita, di antara pandangan Imam Malik pernah berkata bahawa yang pertama sekali, kenapa Allah jadikan malam Al-Qadar malam penuh kerahmatan dan keampunan? Kata Malik rahmatullah, kerana Nabi melihat bahawa umur umat ini tidak panjang macam umat-umat yang sebelumnya. Maka di situ Nabi seolah membayangkan kepada kita semua betapa perlunya umat ini diberikan Allah rezeki dalam umur pendek, tapi keluasan rahmatnya amat jauh sekali. Betullah nisbahnya kita beribadat pada malam itu, satu malam itu seumpama kita beribadat selama 83 tahun 4 bulan. Masya-Allah. Sebulan. Bermakna kesan ibadat sepanjang malam tadi, kita semacam duduk berzikir, bertasbih, bertahmid, qiyam, tahajud, baca Quran, sedekah derma seolah sepanjang 83 tahun, 4 bulan. Ini satu rezeki. Kata Malik, Allah SWT Maha Kaya. Diberikan hak ke atas Nabi untuk disampaikan kepada kita. Itu yang pertama. Adapun pandangan kedua menarik juga, pandangan daripada Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa Nabi SAW dalam keadaan insaf dan tahu bahawa umat manusia ini, kita lah umat yang ada kekurangan banyak. Dalam itu maka Nabi SAW nak minta pada Allah kekuatan kelebihannya. Jadi tuan-tuan, dengan sebab kita beribadat pada malam Al-Qadar, Allah persiapkan 1001 kelebihan yang banyak. Dengan keampunan tadi lagi, rahmat macam-macam. Jadi kata Al-Qurtubi, ini pun satu rezeki. Keluasannya Allah beri melalui rahmat pada malam itu. Kalau di hakim contohnya, pada malam itu sekadar, taklah sampai tahap saya termasuklah bukan hakim saja kan. Taklah kita semain tajuk sampai 20 rakaat. Katalah. Hanya 2 rakaat saja. Betul. Malam Al-Qadar. 2 rakaat saja semua, tapi khusyuk kita ada, kita dapat kelebihan yang begitu panjang sekali. Baca Quran tak sampai 2 juzuk malam itu, tapi sekadar satu surah tentunya. Tapi kita penuh keikhlasan kita baca, hati penuh tulus. Malam Al-Qadar. Satu surah je, tapi kita penuh keimanan, ketakwaan, air bertumpah, dapat kelebihan pahala itu. Jadi kata Al-Qurtubi ini menunjuk kepada kita kelebihan Allah nak bagi pada umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Adapun yang kedua saya sentuh juga ialah tentang Al-Qadar ini, dan Hakim, ialah tentang persoalan bila berlaku Al-Qadar. Jadi kata Ibn Hajar Al-Asqalani dan ulama lain pasal kata apa? Dia tak dikhusus pada malam-malam tertentu
Bahkan boleh berlaku Al-Qadar tahun ke tahun, boleh jadi pada malam genap dan malam ganjil. Boleh jadi tahun ini berlaku malam 21, tahun 23, 27, boleh jadi berlaku tahun 2024. Jadi kata Ibn Hajar, tidak suatu ketetapan berlaku mesti malam genap dan malam ganjil, tidak malam genap. Ia boleh berubah dari tahun ke tahun. Yang penting ialah kekuatan kita ialah terus jaga ibadat dan bangun beribadat dan jaga hubungan dengan Allah melalui air mata tumpah dengan istighfar, air mata tumpah dengan munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah di antara amalannya. Baik Ustaz, jadi kita boleh menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan zikir, tahajud, baca Quran dan sebagainya. Bila kita menyebut juga tentang Lailatul Qadar ini Ustaz, ada sesetengah orang beranggapan Lailatul Qadar berlaku hanya pada tempoh masa singkat. Bagi yang terlepas tempoh ini, maka dia tidak akan menemui Lailatul Qadar dengan mendapat kelebihannya. Apakah tepat pandangan sebegini Ustaz? Dan apakah yang kita fahami dengan malam tersebut? Dipersilakan. Dalam hal ini, tuan-tuan sekalian, bukan kita menentukan bila tempoh Al-Qadar itu akan berlaku. Para alim ulama, kita tidak pernah menegaskan ia berlaku hanya tempoh sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam saja. Bila sebut Al-Qadar, malamnya ialah daripada maghrib hingga jam subuh. Itu malam. Arti berdetik maghrib masuk. Kita sekarang maghrib masuk, buka puasa. Dengan maghrib tadi, dah kira Al-Qadar. Kalau malam itu Al-Qadar lah. Malam Al-Qadar tu. Mana jam Isyak? Dah masuk Al-Qadar dah. Jam 10 malam. Dah Al-Qadar. Jam 12 malam. Atau jam 3 pagi. Belum kita bersubuh jam pagi besoknya. Jadi sepanjang malam itu merupakan malam Al-Qadar. Isunya sekarang ialah, kenapa kita nak menanggapi soalan tempoh yang singkat? Sebenarnya ini yang mungkin menjadi satu benda yang tidak selesai masyarakat kita. Yang patut selesai, kata Imam Nawawi rahmatullah, ialah kesungguhan kita. Kita tahu bahawa 10 malam akhir penting, gerakkan kekuatan kita. Semangat, motivasi yang tinggi. Kalau kita, contohlah, saya bagi contoh yang mudah lah kata para ulama, kalau kita dalam 10 malam akhir ini, semampu kita tingkatkan amalan. Kalau 20 malam pertama kita baca Quran, katalah 1 surah. Masuk 10 malam akhir, tambahkan 2 surah contohnya. Kalau kita 10-20 malam awal, kita bangun sahur jam 4 pagi. Katakan 4:30 pagi. Malam 10 pertama, 10 ke terakhir ni, kita bangkit awal lagi. Kita bangun kedua lagi contohnya. Dengan berzikir, baru kita sahur. Jadi kita cuba untuk menambahkan kualiti masa, kualiti tenaga, kualiti amal kita. Kualiti dan kuantiti sekali lah. Jamnya agak banyak peribahasa. Kalau Quran biasa 2 surah, 3 surah. Kalau sedekah biasa untuk 20 malam pertama ni 10 sen, contohnya itu kerkuk sangatlah. Tambahkan RM10 contohnya. Jadi inilah yang kita kena faham. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah, kalau kita melihat dalam kacamata seolah tempohnya singkat, yang silapnya kita. Sedang keluasan malam ini, kata Al-Imam Al-Ghazali, keluasan cukup panjang. Kalau kita kena jam malam ni tuan-tuan, ini saya kira ini satu benda yang kita kena betul-betul ni. Kadang kita rasa macam tak terkejar malam Qadar. Tak kejar, kita tak usah. Kita usah dapat. Daripada maghrib, katalah jam 7:30 malam, maghribnya. Kita akan sampai ke jam besok 6 lebih, 6 pagi, kata 6 pagi. Berapa jam tu? Hampir 12 jam. Jadi apa masalah sebenarnya? Masalah bukan masalah malam Qadar, masalah kita yang kesempatan. Sebab itulah dalam hal ini, orang yang bijak ialah orang yang mengambil kesempatan dengan sebaik-baik kesempatan. Sama dia panjangkan Qurannya, tasbih dia akhirlah sampai jam subuhnya, dia ada nilai untuk beribadat kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan, jadi luangkan masa, kerahkan tenaga untuk menambah amalan lagi-lagi pada malam Lailatul Qadar. Kita beristighfar seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi dan setia bersama dengan kami pagi ini. Kita masih lagi
membincangkan tentang malam keampunan bersama dengan guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Baik Ustaz, kita kalau membincangkan tentang Lailatul Qadar, selalu kita bertanya dan kita ingin tahu apakah hikmah besar Allah sembunyikan masa sebenar berlakunya Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Dipersilakan Ustaz. Soalan yang wajar ditanya lah tu. Sebab dalam hadis Nabi sebut dengan jelas bahawa Al-Qadar tak ada satu penentuan. Boleh jadi malam tu malam ini. Boleh jadi malam ganjil, ialah malam genap. Boleh jadi. Bahkan ulama sebut boleh jadi berpindah-pindah. Tahun ni malam 1, tahun 23. Rahsia kenapa? Dia tuan-tuan sekalian, kalau kita fikir rahsia itu memang kita tak nampak lah sebab kita manusia lemah. Tapi kalau kita renung, kita perhati, kita semak, kita cermati tentang isu ini, kita ada 2-3 jawapan. Dan ulama pun sebut sebenarnya di antara kata mereka bahawa dengan Allah sembunyikan rahsia ataupun Allah tak cerita bila malam Qadar itu, jadikan kita berusaha lebih. Ada usaha lebih untuk kita beribadat dengan penuh kesungguhan. Sebab kita tercapai. Tak malam ini, malam esok. Dia kita akan gandakan usaha kita akan mencapai keberkatan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Itu satu perkara. Kita ambil sikap mudahlah. Yang keduanya ialah supaya kita faham bahawa rahsia ini Allah yang punya, bukan kita yang punya. Arti bila Allah yang punya, kita tak tahu, kita cuba cari jalan. Macam mana aku nak rebut peluang malam Al-Qadar dalam keadaan kita tak tahu. Tapi yang pasti, itu kena ingat, Al-Qadar tak berlaku. Tiap tahun, tak kiralah tahun mana, Al-Qadar wajib berlaku. Patut ada orang tanya saya, Ustaz, saya, ialah ini pertanyaan orang ramai kan, biasa di masjid di surau. Saya tak pasti, saya dapat ke tidak Al-Qadar ni, baru-baru ni, Ramadan lepas. Itu jawapan ni, itu soalan yang tak pernah betul. Orang tu betul dah, tapi jawapan tak betul. Sebab, kita jangan pergi macam itu sebab seorang manusia, saya contohnya, tak boleh contoh lain, saya. Kalau saya dah mengambil kesempatan malam 20 lagi, saya gandakan amal. Malam 1, malam 2, sampai hujung Ramadan, sampai akhir Ramadan. 10 malam saya gandakan amal, dapat ke tidak malam Al-Qadar? Confirm dapat. Mungkin berlaku pada malam 1, 23, 25, 27 ataupun seumpamanya. Saya dapat sebab saya gandakan amal saya setiap malam. Maka tidak ada orang yang tak dapat, insya-Allah. Siapapun kita, semua makhluk. Kita kalau kita dalam kampung ada 1 juta orang katalah, ramai juta ni. Pasti 1 juta akan dapat. Sebab semua kita memang beribadat kesungguhannya ada setiap malam. Jadi isunya tak siapa yang dicuaikan untuk dapat. Allah akan beri. Itu sebagai hikmah. Yang ketiganya ialah Allah mengajak kita supaya banyakkan doa untuk kita dapat. Sebab itulah dalam rahsia yang Allah tutup pada kita, bila kita tak tahu bila berlaku Al-Qadar, rahsia apa kita kena buat? Banyakkan doa. Maka di atas sebab itulah, maka di antara amalan yang utama di Hakim, tuan-tuan sekalian, kita amalkanlah. Satu hari Aisyah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apa amalan doa yang patut aku lakukan sepanjang 10 malam Ramadan terakhir ini untuk dapat Al-Qadar? Nabi kata, Aisyah, bacalah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu antara bacaan doa yang paling simple, paling mudah dan paling terbaik sebenarnya. Dia simple, mudah, terbaik. Yang Nabi ajak kepada Aisyah untuk diamali. Bukan saja malam, sebenarnya siang sekalipun. Yang malam-malam lah. Yang siang sama, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dengan mana, ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha pemurah, yang mulia, Engkau suka kepada beri keampunan, ampunkan aku. Sebab itulah matlamat Al-Qadar ialah terampun akan dosa-dosa kita, dan kita macam bayi baru lahir semula. Kesan 10 malam itu. Dosa dah tak ada. Amin Rabbal Alamin. Baik Ustaz, tadi kita bicara tentang orang yang bekerja. Bagaimana pula orang perempuan? Biasalah orang perempuan ni, Akak Leha, Akak Nap yang dirahmati Allah sekalian. Banyak kekangan Ustaz. Itu nama siapa isteri tu? Bukan Ustaz, orang kampung. Jadi biasalah orang perempuan ni kadang-kadang banyaklah kekangan. Contoh uzur. Bagaimana nak mengisi malam-malam terakhir Ramadan bagi mereka yang keuzuran? Contohnya, dipersilakan. Dalam hal ini sepakat para alim ulama kita. Sepakat ulama menyatakan bahawa peluang ruang untuk orang dalam keuzuran untuk dapat nikmat Al-Qadar pun sama keadaan orang yang tidak dalam keuzuran. Subhanallah.
selagi mana dia mengahyakkan malamnya. Dia bangun bukan nak solat tahajud sebab tak boleh solat. Ya. Dia bangun bukan untuk solat sunat sebab dia tak boleh solat tarawihnya. Tetapi dia hidupkan malam itu dalam keadaan tasbih, tahmid, zikir, munajat, doa kepada Allah Azza wa Jalla dengan pun khusyuk dan tawadhu'. Dirakamkan Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, kata dia, seorang wanita dalam keuzuran tapi hati melekat dengan Allah. Dengan maksud melekat macam mana? Dia tasbih, mata tumpah, contoh subhanallah. Dia keuzuran dalam keadaan haid dan nifas mungkin. Tapi jiwanya bercakap pada Allah pun dia, subhanallah, aku ni hamba-Mu yang lemah, aku ni hamba banyak dosa. Istighfar. Dia seolah-olahnya, kata Imam Ghazali, semacam orang sembahyang tahajud. Allahu Akbar. Dalam keadaan dia bangun bersahur, siapkan makan untuk suami dia, untuk anak-anak sebagai seorang ibu. Contohnya, dia keuzuran. Dia tujuannya, niatnya betul untuk makan, minum, anak dan suaminya, untuk bersahur. Sekian-sekian tarikh 10 malam akhir ni, dia masak atas nama Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya, dia anggap sudah menghidupkan malam. Allahu Akbar. Sebab dia bangun untuk tujuan masak makan. Benda macam tuan-tuan, Allahu Akbar. Cuma yang kita paling takut ialah orang yang dalam keadaan uzur sungguh. Dia uzurkan segala-galanya. Allahu Akbar. Oh, saya tak boleh semayang, saya pun tak boleh bangun dah. Pergi nak tidur relax je. Ini kita bimbang. Dia uzurkan diri sampai tahap yang sunat, yang mudah dia tak amalkan. Zikir tak perlu pada wuduk. Doa tak ada masalah dalam kita dalam keadaan haid. Tasbih tak ada masalah kita tak ada wuduk. Istighfar 1000 kali tak ada masalah kalau kita dalam keadaan haid. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada keuzuran kecuali kita uzurkan diri untuk dapat pahala si Allah Subhanahu wa taala. Kita uzurkan diri. Tapi keuzuran bukan sebab kita nak meninggalkan pahala kelebihan 10 malam akhir. Jadi ini semua kita kena gerak kat tuan semua suami lah. Suami cerdik, suami Kak Leha tadi. Kena bagi tahu Kak Leha, Leha, engkau walaupun tak boleh semayang dah 10 hari, contoh 5 hari ni, betul-betul malam Al-Qadar, engkau boleh tasbih tahmid. Jom kita tasbih bersama. Kita tahmid bersama. Membaca Quran, abang baca ziban, you apa je dengar elok-elok. Contoh. Itu amalan bersama lah tu. Betul. Jadi mudah-mudahan jangan mencari sebab, alasan. Alasan tidak pernah memenangkan kita, alasan itu syaitan yang mengajar kita. Wallahu a'lam. Baik. Bulan puasa menahan lapar, waktu maghrib orang berbuka. Moh kita perbanyak istighfar, moga diampun segala dosa. Amin, amin. Jadi mudah-mudahan kita hidupkan malam Lailatul Qadar antaranya dengan beristighfar kepada Allah. Baik. Kita nak teruskan soalan pagi ini. Dalam usaha kita mencari Lailatul Qadar, Ustaz, apakah sebenarnya yang perlu kita lakukan? Mohon Ustaz kongsikan checklist 10 malam terakhir ini. Dipersilakan. Allahu Akbar. Dia begini tuan-tuan sekalian. Saya tertarik dengan pandangan yang dinukilkan oleh Yusuf Al-Qaradawi rahmatullahi alaihi. Seorang tokoh besar ulama zaman kita yang telah baru meninggal setahun lepas. Kata Al-Qadar rahmatullah, siapa yang memahami nilai Al-Qadar sebagai malam penuh keimanan, malam penuh keampunan, keselamatan, kerahmatan, dia tak akan kecewakan apa Allah janji kepadanya. Sebab apa tak kecewa? Sebab dia tahu ini peluang ke masa 10 malam akhir ni, peluang yang Allah buka kepadanya. Maka dalam rekod Qadar dia kata apa? Penuhkanlah amal-amal yang sifatnya dalam keadaan mudah ataupun susah. Allah. Susah, mudah, jangan berkira. Sebab Allah nak bagi pahala kedudukan lebih. Contoh saya ambil. Kalau kita boleh checklist kita, checklist kan? Betul. Dalam 10 malam akhir ni, antara pertama ialah kita banyakkan membaca Al-Quran. Bukan tak baca, dah baca dah. 20 malam pertama kita baca, tapi tambahkan. Tadilah saya sebut tadi, kalau kita biasa baca surah, tambahkan 3 surah. Betul. Kalau kita biasa baca 2 surah, tambah 5 surah. 1 juzuk contohnya. Yang kedua, banyakkan berzikir. Tasbih, tahmid, dan lebih afdal, kata Al-Imam Ibn Qayyim, zikir dengan air mata. Allah. Bil buka min ajli khasyatillah. Ucap kalimah subhanallah, air mata tumpah. Ucapkan Allahu Akbar, air mata pun jatuh daripada kelopak mata kita. Ucap istighfar, lagilah air mata tumpah. Zikir. Yang ketiganya ialah kita bertaubat nasuha. Cukup-cukuplah. Kita ambil kesempatan dengan sebab malam Al-Qadar, malam keampunan,
taubatan nasuha la'allakum tuflihun, kamu akan beruntung, kata Allah Azza wa Jalla. Dengan perasaan. Cuma ulama tambah kepada kita, malam al-qadar bukan kita semata-mata minta ampun, tetapi dengan bin nadmi, dengan penyesalan. Betullah antara kalangan ulama bercakap ini ialah Al-Imam Syarul kata apa? Keampunan bulan Ramadan tak saya dengan hanya ya Allah ampunkan, tapi an-nadmu ada, penyesalan. Aku tak akan buat ada dosa, aku tak akan kembali berdosa baru, tak ada dah. Cukup setakat ini. Baik. Seterusnya yang keempat ialah kita banyak bertahajud. Hidupkan malam Ramadan 10 malam akhir belum jam subuh dengan tahajud. Bukan terkejut dengan tahajudnya 2-4 rakaat berkali. Kemudian yang kelima, banyak berdoa. Doa ini kata ulama bukan saja malamnya, bukan saja pada tengah malam, tapi di pada awal maghrib lagi kita mula berdoa. Suatu ketika buka puasa tu pun pada kita tak tahu malam ni mungkin al-qadar kan, 10 malam akhir kita dah mula dengan doa pada buka puasa tu dengan munajat yang merintih dengan penuh keinsafan hinggalah berterusan kepada jam-jam kemudian isyak, tarawih, kemudian sampai ke subuhnya berdoa. Yang keenam ialah banyak sedekah jariah, infak harta, gandakan. Jadi kalau kita dah beri biasa RM1, tambahkan RM10. Dah RM100,000 contohnya. Kita gandakan infak kita. Yang ketujuh ialah kita bermuhasabah diri. Renung di kita. Aku ni macam mana Ramadan tahun lepas? Lebih baik tahun lepas ke tahun ini? Kita muhasabah diri kita, kekurangan kita. Yang ke-8, kita banyak bertafakur. Tafakur tentang kita dan kedudukan kita. Ya Allah, aku ni lemah, makin lemah. Ialah bila kita masuk Ramadan ni tuan-tuan, bermakna umur kita dah semakin apa dia? Dan akhir bertambah umur kita, makin singkat usia. Yang bertambah umur tu angka lah. Kita makin singkat tempoh hidup kita. Jadi kita bertafakur, aku ni makin singkat tempoh hidup kita. Dan aku makin dekat Allah. Jadi tafakur. Yang terakhir ke-9 ialah menangis penyesalan yang tak sudah-sudah pada malam 10 malam akhir. Ini antara 9 amalan saya nama checklist untuk dalam 10 malam terakhir. Wallahu a'lam. Baik, jadi itu antara 9 amalan yang boleh kita lakukan. Antaranya adalah perbanyakkan bacaan Quran. Bulan puasa orang bertaubat, meminta ampun kepada Tuhan. Bacaan Quran. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, banyak yang telah dikongsi oleh Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan dapat kita amal dan kita sebar dalam kehidupan. Kita nak beralih ke hadis yang seterusnya berkaitan pembebasan pada setiap malam Ramadan. Satu hadis, kalau boleh saya bacakan terjemahannya Ustaz. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi bersabda, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun pintunya yang terbuka, dan pintu-pintu syurga dibuka. Tidak ada satu pun pintunya yang tertutup. Lalu seorang penyeru menyeru, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan, berhentilah daripada melakukan keburukan. Allah akan membebaskan hamba-Nya daripada api neraka, dan perkara tersebut berlaku pada setiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mungkin ada sedikit ulasan atau huraian berkaitan hadis ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih dia Hakim. Allahu Akbar. Inilah dia tuan-tuan cuaca Ramadan yang kita nikmati. Betul. Cuaca ibadat Ramadan yang kita sedang lakukan sekarang ini, di pagi ini, bahkan malam semalam, beberapa hari sebelum ini, bahkan di malam terakhir nanti, penuh dengan 1001 nikmat yang bukan kepalang maksud dan ceritanya. Sebalik itu, apa kata kalau kita faham hadis tadi dengan penuh keinsafan? Dia akan baca terjemahkan daripada hadis Abu Hurairah tadi, daripada hadis yang begitu besar, Ibnu Majah meriwayatkannya. Baik. Yang pertama sekali ialah kita kena tengok bahawa Ramadan adalah satu bulan menambahkan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Peribadatan kita yang sunat dikerjakan, yang wajib diamalkan. Kesimpulan daripada semua itu kenapa? Untuk taqarruban ila, untuk kita merapati Allah dan mendekati Allah Azza wa Jalla. Rahmat dapat, hidayah dapat, rezeki diperluaskan, Allah beri keampunan. Nampak itu Ramadan.
Betullah kita punya keletihan Ramadan. Jangan fikir sangat. Allah letihnya. Kita kena fikir kelebihan sebab keletihan itu. Sebab Allah tak dera kita. Yang pertama sekali ialah tiap-tiap malam Ramadan adalah malam keimanan. Malam keamanan. Malam ketakwaan. Malam pahala dan malam keredaan. Malam keampunan. Setiap malam. So ada hadis menyokong hadis ini. Nabi kata apa? Innal malaikata tastaghfir lahum kulla yawmin wa lailatin. Allah. Hadis Jabir bin Abdullah. Nabi kata apa? Bukan saja Allah siap sedia untuk ampunan kita. Malaikat pun doa kepada kita keampunan hakim. Malaikat tolong kita. Allah, ya Allah, hamba-Mu ampunkan dia. Dia sedang mau ampun. Dia buat ibadat baik. Ampunkan. Malaikat tolong doa kepada kita. Kulla yawmin, malam dan siang. Walailatin. Satu perkara. Yang keduanya ialah persoalan diikat syaitan. Dibuka pintu syurga. Buka neraka, ditutup neraka. Dalam hadis tadi kan, tutup neraka, buka syurga dan diikat syaitan. Itu realitinya. Mana itu namanya Ramadan bulan berkat. Betul. Tetapi kita kena faham. Soal buka, tutup, ikat tadi, secara fizikal kita nampaklah kan. Syurga buka, alhamdulillah. Tutup neraka, itu rezeki. Itu Allah berkata, tapi hakikatnya apa kita kena maksudkan? Maksudnya kita yang menentukan. Sebab tu ibadat Ramadan jadikan kita buka syurga. Kita buat ibadat Ramadan dengan Quran kita baca, sedekah kita buat, malam kita bertahajud. Itu kita buka pintu syurga dengan pahala. Kita jaga ibadat betul-betul, tinggalkan dosa, tak mengapu, tak ucap kata-kata yang jahat, tak kata ke orang. Ramadan berhenti terus. Tak cakap benda locah palsu contohnya. Tanda kita tutup kita daripada neraka. Betul. Dan kita tahan diri pada kepuasan nafsu syahwat yang boleh merosakkan kita. Lapar macam kita tahu kita sedang berpuasa kerana Allah Azza wa Jalla. Tahan diri. Ucap istighfar. Tanda kita lawan syaitan. Tak guna. Jadi bermakna, saya sebut sentiasa dalam hal ini bahawa yang menentukan buka kita punya apa tadi? Syurga. Betul. Tutup pintu neraka. Syaitan diikat ialah kualiti ibadat Ramadan kita. Kualiti ibadat Ramadan kita. Baik tasbih, tahmid, zikir, qiyam, tahajud, baca Quran dengan kita bertarawih, itu kualiti. Kalau dia dah berkualiti dalam ibadat tadi, itulah sebabnya neraka tutup daripada kita. Tak masuk ke sana kita. Syaitan tak boleh ganggu kita dah. Lepas Ramadan pun kita berjaya. Syaitan bye-bye dah. Tak boleh ganggu kita. Dan syurga menanti. Sebab kualiti. Jadi tolonglah tuan-tuan, saya cakap untuk saya ni, kualiti ibadat Ramadan perlu perkemaskan. Kualiti. Sikit pun baik, terbaik, banyak apatah lagi. Allah kualitinya. Jadi kalau bangun bermunajat. Kalau bangkit berzikir. Kalau sedekah sebaik mungkin. Kualiti. Itulah yang menjaga kita dalam keadaan begitu. Yang ketiganya ialah Allah menanti kita. Siapa yang nak kebaikan, kata Allah, cepat-cepat datang. Siapa nak keburukan, tinggalkan keburukan. Tadi ini pun satu ajakan kepada Allah. Untuk apa? Tandanya Allah sayang kepada kita. Allah kasihkan kita sebab dalam rekod agama Allah tak pernah bencikan hamba-Nya. Allahu Akbar. Tak pernah bencikan kita. Sebab tu orang berdosa Allah sendiri nak tinggal balik. Itu kenyataan. Sebab tu Nabi kata apa? Walillahi utaqa'u, bagi Allah hamba-hamba yang dibebaskan pada neraka. Sebab Allah sedia nak terima kita balik. Dari hakim kita dosa macam mana pun, Allah sedia terima kita kembali. Ini menandakan Allah sedia nak menerima kita di saat Ramadan itu dalam keadaan peluang begitu besar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi itu sedikit huraian ataupun kupasan berkaitan pembebasan pada setiap malam Ramadan. Jadi kita nak melihat pula tentang satu hadis berkaitan pembebasan pada setiap hari dan malam Ramadan. Kalau boleh saya bacakan terjemahannya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka pada setiap siang dan malam Ramadan. Setiap daripada mereka yang berpuasa memiliki doa yang mustajab. Hadis riwayat Ahmad. Jadi apakah hikmah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil di sebalik hadis yang telah saya bacakan tadi, Ustaz? Allahu Akbar. Dia kalau kita tengok dalam kacamata agama ni tuan-tuan, ibadat puasa kita tu, ya, kita dalam keadaan tunai kerana apa? Kerana Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita sedang berpuasa ni tuan, bukan kerana mak ayah kita.
Allah. Sekalipun mak ayah suruh kena puasa lah kan. Tapi kekal kerana Allah Azza wa Jalla. Dilatih kita kerana Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang keduanya ialah kita berpuasa dalam keadaan untuk dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan bila sampai waktunya, kita akan berbuka puasa. Satu di antara kekuatan buka puasa ialah syukur. Lepas tu ada hadis Nabi sebut. Yang menyukur hadis ada hadis Nabi sebut kata apa? Lisaimi farhatan. Orang berpuasa dua kegembiraan hakim. Yang pertama, farhatun 'inda fitrih. Gembira ketika buka puasa. Ini gembira pertama. Kita buka puasa. Yalah tengok air segelas. Tak payah sebutlah air apa. Allah Akbar. Kadang-kadang air kosong je. Betul. Bukan merah, kuning, hijau tu. Kita dah lega dah. Alhamdulillah. Kuih bukan sampai setalam pun. Satu potong kuih. Kita kecap kuih saja. Hilang. Allah. Dahaga kita. Gembira tak? Gembira. Gembira. Kadang-kadang tak payah balung sampai 3-4 jenis kuih pun tak apa. Yakin tak payah balung sampai pinggan-pinggan balung sekali. Air seteguk pun kita rasa alhamdulillah. Lega. Gembira. Masya-Allah. Gembira kedua Nabi kata apa? Farhatun 'inda liqa'i rabbih. Gembira ketika bertemu Allah nanti. Macam mana pula? Sebab bila kita buka puasa, kita buka dalam keadaan kita penuh rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi, ini dia. Kita tolong orang buka puasa. Tolong macam mana? Tolong hulurkan makanan, hulurkan duit, mungkin hulurkan duit. Kak Limah lah. Kak Limah. Ni saya bagi duit. Kak Limah boleh tak pergi buka puasa petang ni, belilah apa-apa untuk anak. Atau kita panggil dia makan di rumah kita. Itu tuan-tuan, satu amalan agama cukup cantik. Soalnya kita bebaskan kita api neraka dengan kemurahan. Rahmatnya kita murah rezeki. Melalui rezeki kita tumpang pada orang sama. Berkongsi. Jadi ini semua benda-benda yang boleh bebas kita api neraka. Sebab tu dalam Ramadan jangan kedekut dan bakhil untuk menyumbang dan beri orang makan, minuman dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bulan puasa, bulan terpuji. Jauhi cakap merepek-repek. Kalau kita suka memberi, ke sana ke sini orang respect. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Kita masih lagi membicarakan topik berkaitan malam keampunan. Baik, kita ada satu soalan berkaitan hadis yang telah saya bacakan tadi, iaitu kalau kita lihat petikan hadis menyebut Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan hamba-Nya daripada api neraka dan perkara tersebut berlaku pada setiap malam, yakni di bulan Ramadan. Jadi Ustaz, bagaimanakah kita sebagai hamba untuk menyantuni sifat Allah yang Maha Pemurah terhadap hamba-Nya terutama di bulan Ramadan ini? Dipersilakan. Tuan-tuan sekalian, saya ambil satu rumusan mudah di awal mukaddimah ini. Orang nak bagi hadiah kepada kita. Kita tolak, kita bodoh sebenarnya. Allahu Akbar. Dan maksudnya ialah hadiah tu memang bukanlah rasuah ni, bukan. Hakim kata, Ustaz, saya nak bagi pen Ustaz hadiah ni, lama tak jumpa. Saya kata, Hakim, terima kasih lah, saya tak nak dah. Tak cerdik saya. Ugi. Betul. Pen pula bukan harganya murah. Tengok-tengok 1,000 contohnya. Ada 1,000. Jadi kewajaran saya lah terima santunan. Terima kasih dia Hakim. Mudah-mudahan hadiah ni Allah berkati, rezeki bertambah lagi. Sekarang ni kita fikir tuan-tuan sekalian, Ramadan ini apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, man sama Ramadana, itu buat puasa. Man qama beribadat. Dengan penuh imanan wahtisaban, penuh keimanan bersungguh-sungguh, ikhlas, ghufir, Allah akan ampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Jadi Allah punya menyantuni kita tuan-tuan dengan kasih sayang cinta. Jadi soal sekarang, bagaimana kita nak santuni Allah Azza wa Jalla? Nabi pernah bersabda yang lain. Ibn Hibban kata, Nabi sabda, man adraka Ramadan, siapa yang sempat temui Ramadan, dapat Ramadan. Temui Ramadan maksud dapat Ramadan, hidup Ramadan, tapi tak diampunkan dosa, dia tak cari pintu keampunan. Allah beri rezeki ampun, dia tak ambil. Kata Nabi, fa'abadullah, Allah akan jauhkan daripada rezeki, daripada rahmat. Fa'abadullah, maknanya Allah akan jauh rezeki daripada rahmatnya. Baik. Jadi di situ, bagi saya tuan-tuan sekalian, ada 3 perkara. Yang pertama, macam mana kita nak santuni Allah dengan begitu rupa.
santunan dengan ibadat yang penuh tulus ikhlas. Santunan kita dengan ibadat penuh ikhlas dan tulus. Puasa, jaga. Terqiyam, jaga. Tasbih, jaga. Itu santunan kepada Allah SWT. Betul. Itu pertama. Yang kedua, rekan-rekan, yang keduanya ialah kita syukur pada Allah SWT. Ya Allah, aku ni hamba yang banyak dosa, banyak kesilapan, kurangan. Engkau bagi aku peluang untuk bertaubat, ya Allah. Diterima ampunanku, ya Allah. Syukur pada Allah SWT. Syukur, ini kena penting, kena faham. Ulama kita apa? Kaifa nashkurullah. Kata Imam Nawawi, asyukru bil ibadati. Syukur kepada Allah dengan ibadat. Allah. Syukur pada orang kita ajak dia makan. Syukur orang kita bagi hadiah. Syukur, tapi syukur dengan Allah ni asyukru bil ibadati. Syukur pada Allah dengan cara ibadat. Jadi Ramadan, sebab kita Ramadan, kita akan jaga ibadat sebanyak-banyaknya. Daripada kita bangun tahajud, qiyam, tasbih, tahmid, baca Quran, kita tilawah Quran, kita sedekah infak, kita beristighfar, kita berduha, kita bertarawih pada malamnya, kita tahajud. Itu semua cara-cara kita nak syukur. Betul. Dengan ibadat. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah santunan macam mana? Kita santuni Allah dengan air mata tumpah. Ini seperti daripada kata-kata Abdullah Al-Mubarak. Sebab kata Abdullah Al-Mubarak, dia kata apa? Seorang mukmin yang benar-benar beriman, dia akan syukur dengan air mata. Kita kadang-kadang tuan-tuan ya, kita dapat satu benda yang membahagia kita. Allah. Rezeki. Air mata tumpah tu. Betul, setuju. Naik pangkat ke? Allah. Dapat anak yang baru ke? Allah. Anak yang berapa? Ketiga. Ketiga. Tumpah mata, tumpah mata kah? Tumpah mata. Syukur ya Allah, dah 3 orang dah. InsyaAllah 4 orang pula dah. 5 nanti insyaAllah. Sesuatu gembira kita gembira, kita akan tumpah mata. Betul. Jadi kata Abdul Mubarak, orang yang syukur, orang yang insaf, dia akan air mata tumpah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Maha Pengampun. Jadi air mata sebagai satu bukti kita menyuntuni Allah Azza wa Jalla. Air mata ni tuan-tuan, tambah Ramadan pula, jangan bimbang. Air mata inilah menyebabkan neraka tak sentuh kita, insya-Allah. Allahu Akbar. Tambah Ramadan pula, air mata tumpah dalam Ramadan. Dengan sebab itu, air mata ini neraka tak sentuh kita, insya-Allah, selama-lamanya. Baik. Amin Rabbal Alamin. Jadi pastikan air mata kita tumpah kerana dosa, bukan kerana tengok drama, tuan-tuan. Ini tengok drama banyak tumpah daripada mengaku Ramadan dosa pun tengok kepada juga. Allah. Allahu Akbar. Okey Ustaz, kita nak beralih ke soalan seterusnya. Allah mengampuni hamba-Nya di setiap malam dalam bulan Ramadan. Jadi apakah ini tiada bezanya dengan malam Lailatul Qadar? Adakah sama atau beza? Dipersilakan Ustaz. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, memanglah kalau kita tengok dalam kacamata agama, pintu keampunan ini Allah buka malam dan siang daripada mana-mana hari, mana-mana bulan. Subhanallah. Sampai bila? Sampai kita di halqum nyawa, sampai ke situ. Dan nyawa halqum tak adalah. Ya. Menunjuk kepada kita bahawa pintu keampunan memang terbuka. Ramadan, bulan Muharram, Allah buka, Safar buka. Tapi bila masuk Ramadan, lagi luas Allah buka pintu keampunannya. Lagi mudah. Cuma di situ ada ulama yang kata bahawa memanglah tak ada beza. Malam Al-Qadar keampunan dengan malam bulan Syawal, malam bulan Zulqa'dah, malam bulan Muharram. Tetapi yang beza kita kesungguhan. So, malam Al-Qadar ni kita bersungguh sebab apa? Sebab itu 10 hari terakhir Ramadan yang kita tak tahu bila kita akan dapatnya. 10 hari daripada setahun. Tapi kalau bulan Muharram, Safar, itu gandaan berapa hari, banyaklah hari-harinya. Baik. Secara mudahnya. Jadi kata para ulama, kita dalam suasana ini kita faham keampunan itu Allah buka seluas-luasnya. Cuma bila masuk 10 akhir Ramadan, kita lebih bersungguh-sungguh. Wallahu alam, yang penting kita masuklah pintu keampunan Allah pada bila-bila masa dengan hati yang tulus, ikhlas. Wallahu alam. Okey, Ustaz. Tadi Ustaz ada menyebut tentang gembiranya orang berpuasa ada dua. Antaranya ketika berbuka. Jadi saya nak baca satu hadis berkaitan pembebasan pada setiap waktu berbuka. Ya. Hadis yang daripada Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka pada setiap malam, pada setiap waktu berbuka puasa, dan ia berlaku pada setiap malam Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apakah hikmah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil? Dipersilakan Ustaz. Hakikatnya tuan-tuan sekalian,
Tadi saya dah sebut di awal tadi, mukadimah tadi, bukan mukadimah tengah-tengah tadi, sebelum ini, bahawa kita buka puasa dengan penuh kegembiraan. Sebab kita berpuasa kerana Allah Azza wa Jalla. Rezeki air minuman Allah yang punya, rezeki makanan Allah beri kepada kita. Memanglah kita beli rezeki, kita beli makanan, tapi punca rezeki siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tengok dalam kacamata agama, ya benar, itu menunjukkan satu kelebihan yang tersirat lagi tersurat. Sebab itulah makanya ketika buka puasa itu, kita dalam keadaan minta sangat-sangat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana satu di antara waktu yang paling mustajab doa kita, da'awatun mustajabatun lah ketika iftar. Ketika iftar. Sebab itulah kalau boleh dan kena boleh, dalam beberapa minit belum buka puasa, dalam 5 minit, 10 minit, ambillah kesempatan. Tangan diangkat, rintihan dinyatakan, air mata tumpah. Kalau kita pribadi, keluarga lah, pimpin anak isteri, itu saya paling penting sekali. Sebab antara waktu yang Allah paling mudah terima doa kita, indal iftar, ketika nak buka puasa. Jadi janganlah dekat buka puasa sibuk, mana kuih, mana tu, mana tak pernah selesai. Ya? Hari pertama Ramadan sampai hari terakhir, itu masalahnya. Banyak termenung, Ustaz. Termenung satu hal, tapi nak seminit tu, semua kelang kabut. Yang ni di mana tak? Kita ambil, kita siapkan makanan buka puasa awal-awal lagi. Kalau di peringkat masjid surau, saya sarankan sangat tuan-tuan. Minta maaflah kepada Tuan Nazir kita, pengurusi surau masjid kita ni. Tapi kita pertengahan Ramadan, tak apalah, kita berpakaian lagi. Tolonglah, majlis iftar Ramadan, letak 10 minit terakhir dekat buka puasa, semua diam belaka. Betul. Makan ready, duduk dengan doa masing-masing. Sama ada kita pimpin doa beramai-ramai, ataupun tiap orang berdoa. 10 minit contohnya. Makanan dah ready, siap dan makanan, cuma duduk khusyuk dalam keadaan berdoa. Kalau imam nak baca doa secara berjemaah, dia pimpin, tak masalah, silakan. Atau masing-masing buat doa, baca doa. Tolonglah. Sebab kadang-kadang kesibukan sampai tahap azan dah. Masih sembang lagi. Dah azan dah, makanan masih tak. Jadi tak betul. Kita kerugian besar. Sebab antara waktu yang istijabah paling utama doa kita ketika nak buka puasa. Wahai sang suami, pimpin anak isteri dalam berdoa kepada Allah ketika nak buka puasa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita nak bertahmid seketika, teruskan bersama lagi dengan kami selepas ini dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi-pagi main TikTok, main bersama Haji Bakhil. Mengajilah walau dah jadi atuk agar selamanya tak jahil. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang masih lagi sudi bersama dengan kami pagi ini membicarakan tentang topik malam keampunan. Tadi kita bacakan satu hadis berkaitan Allah mengampunkan dosa kita ketika waktu berbuka ataupun pembebasan pada setiap waktu berbuka. Jadi bagaimana dengan orang yang bekerja, Ustaz? Kadang-kadang orang bekerja sibuk benar, Ustaz. Terlupa, sampai terlupa nak berbuka. Tengok-tengok. Part-time ke overtime? Yang overtime, Ustaz. Jadi bagaimana kaedah terbaik bagi orang bekerja supaya masa berbuka, pergilah berbuka dan luangkan masa paling kurang 3-4 minit berdoa kepada Dia beginilah dari Hakim, ya. Dia semua amal beragama ini, kata para ulama, mesti di atas dasar keinsafan dan kesedaran. Mesti ada al-wa'yu, itu kesedaran. Kalau kita ada kesedaran beragama, dia kerja-kerjalah. Sampai peringkat, dah masuk waktu buka ke sekarang? Sebab kesedaran tak cukup. Kalau dia bekerja, tapi kesedaran agama dia tahu. Kejap lagi 10 minit akan waktu buka puasa. Henti sekejap, urusan kerja, fokus. Walaupun berbuka buah tamar sebiji, dia buka tak mesti penuh pinggang mangkuk. Buat tamar sebiji, air sebotol, dah cukup dah, dia pejabat kan. Tapi kesempatan diambil. Sebab tu bagi saya, sang-sang pekerja yang overtime, part-time, habis time kadang-kadang itu, kita kena ambil kesempatan. Sebab keberkatan nak bekerja itu, kalau anda banyak berdoa, nak buka puasa untuk anak isteri, berkat pekerjaan, Allahu Akbar, begitu sekali berharga, bernilai amat sekali. Tapi kalau kita tengok masa dah melepasi waktu buka dah, maghrib dah 10 minit dah, baru ingat buka puasa, kita bukan tak sah, puasa sah. Puasa sah, hukum sah, tetapi kita hilang barakahnya. Jadi saya kira orang yang dalam keadaan macam tu, tolong ambil cakna, sekalipun anda tidak buka di masjid, di rumah, tapi anda juga berpeluang untuk dapat keberkatan, macam orang lain juga dapat keberkatan, insya-Allah. Baik.
Jadi luangkan masa saya. saya, luangkan masa paling kurang 3-4 minit supaya adalah masa kita dengan Allah. Kalau dia beramai berjemaah lah. Betul. Berjemaah kalau ada 10 orang masih kerja lagi, 10 orang berjemaah untuk dapat barakah bersama. Betul. Seorang jadi memimpin untuk ajar doa. Saya ingat bukan dia seberkat, pejabat berberkat sama. Masya-Allah. Pejabat berkat sama sebab kerja-kerja beriman ni. Wallahu alam. Masya-Allah. Bila Ustaz sebut tentang berkat, saya teringat kata ulama, berkat ada 2 tanda. Yang pertama, sikit mencukupi, banyak berkongsi. Bagaimana? Banyak akan kita guna masa di bulan Ramadan ini. Okey Ustaz, antara tujuan utama Allah berikan Ramadan kepada kita adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Betul. Selalu kita disebut dalam Quran, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi apakah tips yang boleh Ustaz kongsikan kepada kami untuk menjadi orang bertakwa selepas keluar daripada bulan Ramadan ini? Betul, Dr. Hakim. Kita kena tiba hakikat Ramadan dan puasa gabungan bersama. Tema utama adalah la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. Itu kenyataan rasmi pada Allah. Yang kata tu Allah, kamu akan dapat takwa dengan Ramadan dan berpuasa. Baik. Apakah tips untuk dapat takwa Ramadan ni? Saya nak bayangkan 10 tips. Yang pertama, banyakkan istighfar. Sebab pakaian Ramadan ialah istighfar. Siang, malam, pagi, petang sampai 10 malam akhir. Pakaian Ramadan takwa. Pakaian Ramadan adalah istighfar. Betul. Yang kedua ialah selalu ingat bahawa ganjar besar Ramadan menanti. Allah. Betullah kita buat amal sunat dan Ramadan, pahala macam pahala wajib. Kita baca Quran Ramadan, pahala macam sembahyang berjemaah. Sembahyang zuhur. Sedekah 10 sen, pahala macam bayar zakat. Kita fikir amal sunat jadi amal wajib pahalanya. Yang wajib kita jaga Ramadan dengan sembahyang zuhur pada waktunya. Dapat 70 kali ganda pahala. Ini tips dapat takwa ni. Kita fikir bahawa ganjar besar nanti Ramadan. Daripada A to Z ambil kesempatan. Hari pertama sampai betul Ramadan. Yang ketiga adalah tips yang terketiga, berhenti buat dosa. Cukuplah. Dah Ramadan kita mengaku kesilapan kita, minta ampun, berhenti buat dosa. Kecil dan besar. Hentikan dosa dengan penuh keinsafan kepada Allah. Sebab kita berjanji dah. Aku ya Allah minta ampun. Ampun apa? Daripada dosa. Hentikan berdosa. Yang keempat ialah hiduplah dengan Al-Quranul Karim. Sebab Ramadan Quran tak pernah berpisah. Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran Al-Baqarah 85. Jadi Quran Ramadan tak boleh berpisah. Batu Ramadan bulan tilawah. Betul. Ramadan bulan ibadat dengan tilawah sepanjang masa dan waktu. Baik. Yang kelimanya ialah tip untuk bertakwa Ramadan ialah solat malam. Tahajud setiap malam. Dan kita Ramadan ni beruntung besar sebab kita bangun bersahur. Kalau tidak Ramadan payah nak bangun tahajud ni. Setuju Ustaz. Terkejut kerana ketanda saya lah. Ya. Tapi bila Ramadan masuk sahur. Masya Allah. Maknanya kita mampu untuk tahajud setiap malam. Betul. Setiap malam, tak miss sampai malam akhir Ramadan. Kekalkan, mudah-mudahan itu amalan kita kemudian. Yang keenam, banyakkan sedekah. Sebab sedekah Ramadan tidak pernah putus hubungan sama sekali. Kita sedekah 10 sen saja, pahala macam kita berzakat, seolah macam tu. Subhanallah. Sebab amal sunat Ramadan, pahalanya pahala wajib. Bayangkan kita beri kepada anak yatim, kepada masjid surah untuk buka puasa, bantu orang-orang ni. Allahu Akbar. Kita seolah bayar zakat 60 kali sehari. Subhanallah. Yang ni anak yatim RM1. Yang ni rumah orang miskin RM1. Rumah ni makanan pada. Bayangkan soal kita bayar zakat berapa kali sehari? Beratus kali lah. Betul. Kalau beratus ringgit kita bayar. Bayangkan kelebihannya. Allah Akbar. Kemudian yang ketujuh, untuk dapatkan takwa Ramadan, kurangkan makan. Allah Akbar. Itu cepat sikit. Sebab Ramadan bukan bulan untuk makan segala-galanya. Allah. Masalah kita Ramadan tu datang segala bentuk makanan. Masya Yang tak ada muncul Ramadan. Penuh bazar-bazar. Ini jadi satu ancaman boleh merosakkan nilai kehidupan para kita. Kurangkan makan. Jadi semua ini saya ajak diri saya jugalah ya. Betul. Ustaz cakap makan, ustaz tu nampak tubuh sehat. Ini bukan kita makan, kita lah ikut dia. Tuan-tuan. Yang penting ialah kurangkan makan. Sekadarnya. Bukan tak boleh makan, kurangkan makan. Betul. Yang ke-8, banyakkan doa. Sebab Ramadan bulan kita berita pada Allah, terutama yang tadilah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang ke-9, jangan buang masa. Pagi, petang, dini hari, senja, malam Ramadan jangan buang masa. Tidur sekadarnya, banyakkan ibadat. Jangan buang masa. Santai-santai dengan telefon sampai 3 jam setengah. Ramadan tolong kurangkanlah.
Tapi kalau hantar mesej kebaikan tak apa. Yang tak betul tengok saja lepas tu satu filem-filem tak kena lah. Jangan buang masa. Apalagi kalau masa itu dia waktu awal pagi, waktu fajar sampai ke, kita jangan buang masa. Yang ke 10 terakhir ialah kemampuan kita, kalau mampu kita i'tikaf 10 akhir Ramadan. I'tikaf. Ada kemampuan duduk di masjid 10 malam akhir untuk kita beribadat. Ini 10 cara untuk dapat takwa dalam Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki itu insya-Allah. Amin rabbal alamin. Baik Ustaz, kita sebelum ni bulan Rejab, sebelum tu bulan Sya'ban. Jadi antara amalan atau doa yang dia ajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Dan sekarang kita alhamdulillah panjang umur duduk bulan Ramadan. Kadang-kadang ada orang nak berdoa tapi tak tahu nak doa apa. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan satu dua doa yang kena doa di bulan Ramadan, mudah-mudahan diampunkan dosa, diberi pahala. Doa yang paling simple, paling mudah dalam Ramadan ialah saya kira satu doa yang cukup mudah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tajiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku nak ilmu yang bermanfaat. Ramadan aku dapat pahala yang baik, ilmu, mengaji, baca Quran macam-macam. Kedua, rezeki yang baik, yang halal. Ketiganya ialah amalan diterima. Amalan aku diterima. Itu penting. Itu penting. Ini amal, ini doa yang pada ringkas sekali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tajiban wa amalan mutaqabbala. Plus dengan doa tadi, paling penting doa Aisyah tadi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang paling mudah. Habis tak boleh bahasa Arab. Allah doa bahasa Melayu. Ya Allah, aku nak umur panjang dalam rahmat. Anak-anak berjaya dalam hidup. Nak rezeki dimurahkan. Halal rezeki aku. Doakanlah tuan-tuan. Allah tak pernah bakhil untuk dengar rintihan kita. Allah tak akan tutup dengan nak dengar rintihan kita. Sebab Allah sedia menerima di kita bila-bila masanya. Kita bakhil dengan masa kadang-kadang. Ramadan pun tak berdoa lagi, tak tahu apa. Allah rugi lah. Wallahu a'lam, rugi sangat-sangat. Betul. Ni kita dah hampir penghujung dah ni. Betul. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kita dah banyak doa kepada Allah di bulan Rejab juga bulan Sya'ban dipanjangkan umur. Sekarang Allah bagi kita duduk dalam bulan Ramadan yang mulia ini, maka perbanyakkan doa. Tak erti bahasa Arab, bahasa Jawa pun boleh kan Ustaz? Boleh. Baik. Jadi Ustaz, no problem Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sekarang kita nak mohon Ustaz berdoa, mudah-mudahan maghrib program kita pagi ini diberkati juga dirahmati. Dipersilakan. Amin amin rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin ya Allah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amin ya Allah. Allahumma arda'na ya karim. Allahumma arda'na ya rahman ya rahim ya bandaan. Allahumma rabbi yassir umurana wa la tu'assir alaina innaka antal wahhab. Amin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, di bulan Ramadan penuh berkat ya Allah. Bermohon kami kepadamu ya Allah, pintu rahmat dibuka ke atas kami, kepada kami. Diampunkan dosa kesalahan kami ya Allah. Amin ya Allah. Diberikan kerahmatan yang berkekalan, hidup kami dalam keimanan, mati kami dalam ketakwaan ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami buat kehidupan kami seluruh anak-anak kami anak-anak yang salah. Amin. Rezeki dimurahkanmu ya Allah, ilmu dimanfaat buat kami, kehidupan kami ya Allah. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu umat Islam di Palestin ya Allah, menangkan mereka ya Allah, musuh-musuh mereka yang jahat, yang angkuh dan sombong ya Allah. Ya Allah, jadikan kami dalam keimanan, bersatu hati kami dalam ketakwaan padamu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمين 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 يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. karim. Terima kasih kepada Ustaz Roslan yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pagi ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas perhatian. Terima kasih atas tontonan. Akhir kata daripada saya, bulan puasa pergi ke pasar 2-3 membeli gelama. Menanti buka hamba tak gusar, sejam 2 tidaklah lama. Waktu sahur pergilah makan, barulah puasa dalam selesa. Solat tarawih jangan abaikan, Lailatul Qadar pasti merasa. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.